Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif qaddasallahu sirrah. Tiga puluh lima. Kemudian berkata ia menyatakan kafiat. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala. Kemudian berkata ia. Temuarang ni kata apa? Dengan menyatakan kafiat mata atur cara untuk melakukan musyahadah. Siapa kata ni? Ya, dia boleh berkata ya. Ibn Athaillah As-Sakandari bab kalam di sebelum tu. Kaifa. Dia kata al-kaunu kulluhu zulmatun wa innama anarahu zuhurul haqqi fihi. Famarra al-kauna wa lam yashhadhu fihi aw indahu aw qabla aw ba'dah faqad a'wazahu wujudul anwari wa hajabat, atau baca wa hujibat, boleh baca itu hujibat wa hujibat anhu sumusul ma'arif bisuhubil asari. Bermula kaun. Apa mana kaun? Istilah sufi dipanggil makhluk ni. Semua makhluk dipanggil kaunin. Mana benda yang menerima maknanya kawalan kekuasaan dari kuasa lain. Kaun. Ada pun Tuhan dipanggil mukawwin. Kalau kita semua kita panggil makhluk, maka Tuhan dia panggil khalik atau regu dia, bahasa dia. Bermula kaun mana makhluk ni, sekalian itu dia panggil kelabu, dia panggil adam mahdun, dia panggil zulmah. Zulmah tu mana gelap. Gelap apa makna? Tak ada. Kalau kita pergi rumah orang gelap, mana dia tak ada rumah. Itu maksud dia gelap, mana ketiadaan. Hakikat makhluk semua ni adamun mahdin. Apa? Ketiadaan semata-mata. Apa maksud dia? Bila dinisbah kewujudan kita dengan kewujudan Allah, tenggelam, tu maksudnya. Ya. Kita pandang aja wujud Allah Ta'ala terpandang dalam kalbi insan, tenggelam yang lain kan. Keperasanan tadi akan hilang bila nampak benda lebih hebat, itu maksudnya. Ya. Nabi Yusuf AS hilang keperasanan, sakit dia tu bila dia lihat kehebatan Nabi Yusuf. Zulaikha tengok kan, bergegau dia habis bila dia ketawakan oleh wizara punya isteri kan, pemimpin isteri-isteri pemimpin apa Yusuf kan, tak apa, dia buat satu majlis, dia bagi 9 pisau, dia suruh apa, kupas buah lemon, dia lalu ke Nabi Yusuf, habis cahaya kan. Tangan dia digigit, ini apa ni, malaikat bukan orang lah. Rasa dia sap berasa kan, hilang rasa ni bila dia nampak Jamalul Yusuf. Macam mana nak kata Jamalullah, habislah. Memang cahaya kan. Ya, bermakna selagi qalbi kita perasan besar makhluk, handal makhluk, mana orang tetap dapat tepat menghadap Allah Ta'ala. Rohani tidak tepat. Kalau dia menghadap tepat, memang kompom hilangnya. Ya, subhanallahil azim la yasbutu li tajalli azamatihi syai'un. Itu kalam Sayyidi Ahmad Ibn Idris, ya, radhiyallahu anhu, Imam Tarekat Ahmadiyah, dalam wirid sahur ni. Maha suci Allah yang maha agung, tidak akan tinggal, tak akan sabit lagi, tak akan tinggal pandangan pada makhluk ni bila ditajalikan kebesaran dia. Azamah kebesaran Tuhan, kalau Tuhan pum nur dia dipancar dalam kalbi, tenggelam makhluk insan. Di situ bertapak bersedapnya insan dengan Tuhan. Selagi tak terpadam, tak dapat. Kita nampak orang Tuhan tak beri kan, dia kena padam dulu. Tu istilah dia, padam baru terang, tutup baru terbuka. Dah tutup terbuka pula dia. Tutup dengan makhluk, dibuka dengan Tuhan. Kau padam kau pandangan makhluk, Tuhan akan buka nanti. Selagi kita nampak makhluk besar, kita buka. Kama la yuhibbul al-amalul mushtarak la yuhibbul qalbul mushtarak. Sebagaimana Allah tak mau amal kita disekutu dengan lain, begitu juga kalbi dia. Dia tak nak sekutu pandang yang lain, pandang dia. Sebab kalbi kena beri kat dia. Jasad tak apa. Jasad kita ni nak beri pada makhluk, nak bekerja, nak apa bisnes, buat ada kerja tu. Janji syariat jaga. Kalbi jangan. Kalbi tu hak Tuhan. Sebab dia nama Baitur Rabb, rumah Tuhan. Baitullah, rumah Allah. Bukan mana Tuhan duduk situ. Mana rumah urusan kita dengan dia. Buat benda besar semua dia ni. Tajalli, futuhat, makrifat semua dalam rohani kita tu. Hakikat insan dia yang boleh tangkap. Adapun kita ni jasad luar ni semua sumbat yang lihat je. So kan, kita banyak tertipu duk jaga sangka luar ni. Kami solek, kami jaga. Malaikat maut datang, pisah je, so habis. Macam bangkai je, mandi, kapan, sembahyang kan, usung, sumbat dan lihat. Habis tu cerita dia. Yang kita sebenar hakikat dah balik dah pun. Diangkat ar-ruh. Ruh dia panggil apa? Hakikat diri tu. Yang dia kata latifatur rabbaniyah nuraniyah.
latifah, benda yang seni yang dibangsakan pada kejadian Tuhan. Nur, bentuk nur, tu rohani kita yang hebat. Dia tu mahal, dia ibarat burung yang mahal di dalam sangkar, kan? Kalau main burung kan, satu jenis burung dia beri 100,000, 200,000 dia, kan? Tu burung cacak kat padang, buat apa? Mengebuk ketiti lagi kat Kelantan banyak. Dia kalau menang dia punya harga sampai 100-200,000. Ya, sangkau dia pun 3,000. Contohnya kan, dia balik di sangkau, burung tak lagi makan, 3 hari mampu burung. Mana rugilah. Patut jaga burung tu, kena jaga, dia mahal, kan? Besok tanding lagi, menang lagi, naik 300,000. Contoh. Jadi mana benda yang mahal tu kena jaga, yang murah tu lebih kurang dah lelap sangkau. Jasad kita lebih kurang dah jasad bukan main solid, sakit sikit bergegajun betul. Doktor pakar tak cukup dalam negeri, luar negara pergi, balik-balik dah tak boleh juga, pun minta sembahyang hajat. Kita sembahyang hajat minta dia mati, kurang ajar betul. Kau sihat, kau tak jumpa Tuhan, kau sakit, kau nampak doktor dulu, doktor pergilah berubat. Rasulullah SAW bila ada masalah dia sembahyang hajat dulu, kan? Dan Sahih Muslim, dia tengok di dapur tak ada apa makanan, Aisyah, sembahyang. Sebelum cari sembahyang hajat dulu, minta dengan Allah Ta'ala, mengadu Tuhan, kemudian adab, barulah kita cari rezeki. Itu cara beradab. Ini Tuhan letak belakang, tak nampak, dah tak ada jam pun nak pergi. Itu dah balasan Tuhan beri tadi. Habis. Jadi maknanya kalbi ni, hati kita bila ditajalli, dibuka betul dengan Tuhan, hilang lain kan. Maknanya kalau tak terbuka lagi, kita yang perasan. Kita jalan malam kan, tiba-tiba nampak bayang, seorang bayang melintas. Bila ada bayang, maknanya kita yakin mesti ada Tuhan ni. Kita pasti pandang bayang, dia dekat, oh nampak bau, entah samat, entah dolar, nampak dia je, bayang kita pandang tak? Kalau orang pandai bayang, kata kau gila bayang. Mana bila nampak Tuhan, bayang hilang. Maksud dia, jadi wujud makhluk membayangi kewujudan Tuhan, maksud dia. Mana wujud makhluk ni menjadi dalil ke atas wujud Allah. Jadi masa dia jauh, dia pakai dalil tu, oh ni kebesaran. Tapi bila pap terbuka, terasa bila tak pandang semua ni. Keperasanan tu, kalbi, bukan luar nampak. Keperasanan dalam syu'urul kalbi tu panggil. Keperasanan kalbi tu akan kuat menghadap bila dia bukakan kalbi dia oleh Allah SWT. Ketika itu dia akan dia yang paling besar, baru sedap dia menghadap Tuhan, ya. Kita datang rumah kawan kita kan malam, dia pun tanya berapa orang datang, 4. Mana lagi? Tuan, tunjuk bayang dia 3. Kau ni tu betul lah. Kan ada bayang tu, ada tak bayang? Ada, nampak tak nampak, tapi kenapa tak kira? Sebab orang tak kira bayang. Sebab wujud bayang bila bertemu dengan wujud yang sebenar, wujud kita ni, sebab kita dengan bayang. Mana wujud bayang ialah wujud yang bergantung dengan kita. Jadi wujud yang bergantung ni kita tak pandang dah, kita pandang yang asli betul. Begitulah nisbah pula kita dengan Tuhan. Ya, biar terasa kebesaran Tuhan, keagungan Tuhan, pandang kudrah Tuhan, hilang kudrat makhluk. Dia tepat memandang iradah Allah, hilang iradat makhluk. Dia tepat memandang akan awsaf sifat Tuhan, hilang sifat makhluk. Ya, dan akhirnya dia tepat memandang wujudullah, hilang wujud makhluk. Lepas tu kata la mawjud bihaqqin illallah. Tiada wujud yang sebenar melainkan dia. Tapi kait dia wujud yang sebenar. Apa makna wujud sebenar? Wujudul mutlak. Wujud sebenar, wujud yang tidak terkait dengan sesiapa pun. Adapun wujud kita semua ni dipanggil wujud muqayyad, bukan mutlak. Muqayyad makna diikat. Ya, ada kita dengan dia. Tarikh lahir kita pun dia pegang, tarikh mati kita pun dia pegang, semua dia hakikat. Jadi makna wujud jadi orang tak pandang bila dia ternampak wujud yang sebenar. Tapi kalau tak nampak wujud sebenar, kalbi kita masih lalai, ini yang kita tak asyik pusing. Ya, sebab dia angkatkan kalbi kita tu ke alam marifat kepada Tuhan, insya-Allah. Jasad dia bersama makhluk, rohani dia dengan Tuhan. Itu pakaian nabi-nabi, rasul-rasul, para aulia, ya. Qulu abdanuhum ma'al khalaiq wa qulubuhum ma'allah. Jasad mereka bersama makhluk, tapi hati dia dengan Allah Ta'ala. Batu seorang ulama besar di Kedah, wali besar, Tuan Guru Haji Umar Zuhdi. Dia kata para awliya ni kau nak kenal bukan jasad, kau jangan ukur dengan jasad ni. Ya, wali-wali kan sampai peringkat tinggi orang nak kenal, ditutup lagi pada dia tak nak orang kenal dia. Sebab rukun besar kalau nak dapat dekat marifat ni, dalam hati mesti ada kita minat, kita tidak dikenali. Itu poin pertama itu. Markah tinggi tu. Dalam kalbi kita, kita tak minat orang kenal kita. Tapi kalau Tuhan nak kenal kan, habis kita tutup pun mesti kenal dia.
Rasulullah siapa tak kenal, satu dunia lebih kenal, sebelum Adam dah kenal. Rasulullah tak ada sifat tu, tapi Allah Ta'ala bagi yang lain sifat tu kena ada, ya. Jadi dia kata pada aulia ni beza dia pun bukan luar dalam, tu yang payah nak kenal, ya. Dia makan macam kita je, dia bekerja macam kita. Dia kata kadang-kadang jangan tak sangka, kadang-kadang kerja pejabat pun ada yang taraf aulia ada, ya. Sebab apa? Qalbi dia kira qalbi. Bila qalbi dia sentiasa dengan Allah Ta'ala, situ tempat beza ni, ya. Qalbi dia qulubuhum ma'allah, qalbi sentiasa, sebab dia suruh kita banyak mengingati dia, ya. Sentiasa mulazamah zikir dia banyak ni. Tu. Kemudian kita bermula kaun itu bermula sekalian, iaitu kelabu, mana Adam, ketiadaan, nazar, pandangan, ahli syuhud, mana orang yang telah dibukakan musyahadah kalbi dia dengan Tuhan. Berbanding orang yang tak dibuka, dia terkatup, dia nampak makhluk Tuhan, dia tak perasan, ya. Sebab kita dengan Tuhan jangan buat tak perasan, tu dia, ya. Dengan makhluk tahu, dengan Tuhan kita tak terbalik, dengan makhluk kita perasan, dengan Tuhan tak perasan, habislah, tutup, tak buka jalan marifat. Dan bahawa sungguhnya mengada akan dia oleh zahir al-haq di dalamnya, maka barang siapa melihat ia akan suatu daripada kaun makhluk ni, padahal tiada melihat ia akan Allah, mana dalam qalbi dia, melihat makhluk dengan mata, melihat Allah dengan mata hati. Apa makna melihat Allah mata hati? Ialah musyahadah, syuhud, muraqabah dan musyahadah akan dia. Sebab tu Sayyidina Abu Bakar kata apa? Ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitu Allah qablah. Itu lagi andal. Aku tidak lihat makhluk mana dengan mata kepalaku, melainkan mata hatiku dah pandang dia dulu. Itu maksudnya, ya. Mata hati dia sentiasa dengan Allah. Ma faddala Abu Bakr bi kasrati salat wal siyam walakin maqarra fi batnih. Rasulullah menyatakan bukanlah lebih sangat Abu Bakar dengan sebab banyak sembahyang puasa, memang tu dia banyak, tapi ada seserasi yang lekat dalam kalbi, iaitu makrifat dia dengan Allah, mana hati dia sentiasa syuhud memandang akan Tuhannya. Atau pada sisinya ketika, atau dahulunya, atau kemudian. Empatnya dia, apa? Pihi, indah, qablah, ba'dah. Itu dalam bagi kedua atas tu. Maknanya mesti berlaku salah satu ni. Bila mana mata zahir kita buka, kita kena buka mata dalam. Mata lahir dipanggil basar, mata dalam dipanggil basirah. Kalau kita buka mata luar, mata dalam kita tutup, habis awak ni, habis. Memang terbalik orang tu. Akhirnya kebesaran makhluk masuk dalam, ya. Dengan Tuhan dia tidak lagi jauh. Sebab dia pandang sap aja terus nampak, ya. Itu menanda orang kenal. Orang kalau kenal seorang, dia kenal bapak kita kan, dia baik dengan bapak kita, dia kenal sangat. Bila dia tengok kita, nampak apa? Nampak bapak kita, ya. Dia baik sangat, bapak kita dah meninggal baru 2 minggu. Dia kata, aku tengok kau, nampak apa kau, aku tengok rumah kau, nampak apa kau. Apa dia kenal kan? Itu maksudnya. Mana benda yang ada rangkaian dengan orang yang rapat dengan dia. Sebetulnya qalbi insan, para aulat yang rapat dengan Allah Ta'ala, segala benda yang rapat dengan Tuhan, semua makhluk, sebab makhluk dia punya, ya. Dia tengok mana saja, pun dia nampak kebesaran Allah Ta'ala. Aku dia panggil muraqabah ahadiyah, fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Tu ayat Quran ni, fa aina ma tuwallu, di mana saja kau pandang, depan, belakang, kiri, kanan, sama wajhullah, di sana ada wajah Allah. Apa mana wajah? Bukan Tuhan, zat Tuhan tak. Wajah dengan wajhu tajalliyat, mana cermin memandang dia. Kita pandang pokok, nampak ketunggalan Allah. Pandang langit, nampak ahadiyah dia. Pandang mana-mana semua tunggal. Sebab kalau tidak tunggal dia, tak akan makhluk, tak akan ada. Sebab makna ketuhanan ialah iftikar kullu ma'ada, ialah salah satu makna dia ialah berhajat, terikat segala makhluk kepada dia, ya. Maka mewajibkan dia tunggal. Kalau Tuhan tu dua, batal makna ketuhanan. Kalau dua je, satu jadi langit, satu jadi bumi, batal dua-dua tu. Sebab misi semua tak boleh terlepas daripada dia. Itu makna ketuhanan. Jadi kalau dua, biarlah. Satu jadi langit, satu jadi bumi. Yang jadi langit, bumi dia tak buat. Yang jadi bumi, langit tak buat. Tiba-tiba didakwa jadi Tuhan, ada benda lepas daripada dia, batal makna ketuhanan. Sebab tak boleh, dia mesti tunggal. Jadi kewujudan makhluk menunjukkan apa? Ahadiyah, ketunggalan Allah Ta'ala. Sebab tu latih benda dia. Kita pandang dia sap dalam buka. Pandang di dalam kita buka, ya. Pandang minta subhanallah, subhanallah baca. Ataupun ingat Allah, Allah. Baru dia punya apa? Cas dalam tu. Qalbi dalam tu. Orang tak tahu kan ni. Sebab guru kata kadang kau duduk pada wali berlagi lutut pun tak kenal. Sebab sifat dia bukan luar, dalam, ya. Maka sesungguhnya meluput ia akan oleh wujud segala nur makrifat yang dapat dengan dia musyahadah akan Allah Ta'ala.
dan dinding daripadanya segala matahari ma'rifah dengan segala akwan, ya, yang menyerupa berbagai awan yang menutup segala cahaya matahari. Mana matahari terang tu bila awan tersusun mendung kan, gelap sebab ditutup. Itulah kalbi kita. Bila dia tutup dengan kekhayalan, kelalaian, lebih lagi maksiat mungkar, habis tak. Cermin hati dia terang tadi. Dia boleh tangkap apa. Walaupun cermin tu kecil, saiz dia besar tapak tangan, tapi dia boleh tangkap semua tu. Langit boleh masuk dalam tu. Pokok, orang, kereta, bangunan semua boleh masuk dalam tu. Dengan syarat permukaan dia bersih. Tapi kalau permukaan dia berlebu, untuk gajah depan dalam tak dapat tangkap. Jadi kalbi kita nak menangkap dia dengan Allah Ta'ala, biar ada tangkapan. Ya, jadi perlu dia disucikan. Ya, basuh dia dengan apa? Ma'uzik, dengan air zikrullah. Cuci dengan apa? Sental dia dengan apa? Sentalan taubah wal istighfar. Bila banyak taubat istighfar, dia akan cuci. Kemudian kita gilap dia dengan zikrullah. Tunggu rahsia-rahsia banyak Tuhan akan buka. Rahsia si alamil malakut wal jabarut Tuhan akan buka. Ketika itu dia akan dapat kelazatan dia dengan Allah Ta'ala. Ya, bila terbuka pun dia dapat lazat. Bila dia terbuka pun dia rasa. Bila terbuka, bila dia kenal, bila kenal baru dia cinta. Kita akan cinta dan melainkan dia kenal. Dan kecintaan tak akan dapat melainkan ada kemanisan. Dan kemanisan tak akan dapat melainkan ada tumpuan. Al-ishtighal itu syarat pertama. Bila tumpuan kita dalam zikrullah dan dalam ibadat sembahyang dan sebagainya, beri tumpu betul-betul. Betul dalam Quran kata apa? Wazkuris marabbika wa tabattal ilaihi tabtilah. Sebut kamu ingat akan nama Allah, cari tabattul. Tabattul dalam makna tumpu betul, ishtighal. Bila kita betul-betul tumpu fokus, maka Tuhan akan hadiahkan yang pertama. Apa yang pertama dia panggil? Al-lazzatu. Kelazatan tu akan ada. Lepas tu bila kita ibadat, yang pertama kena cek ada tak lazat manis kita dalam ibadat dengan Allah Ta'ala. Ya, kalau tak ada, rugi. Kalau satu karung kita simpan gula, tiba-tiba tak ada manis tawar, angkat di baling dalam longkang. Buat menyemak. Satu karung kita punya garam, tak ada manis, angkat di baling je. Orang menyemak je. Garam mesti ada manis, masin. Gula mesti ada manis ni. Begitu ibadat ni mesti ada rasa. Lebih lagi kutul arwah, makanan roh ni Tuhan bagi dan memang rasa cukup hebat. Ya, cukup hebat makanan roh. Ibadat ni kutul arwah. Maka kita makan dalam kita buat tu ada rasa tak? Kalau tak ada rasa, kita kena cek balik lah. Cek apa? Cek kedudukan rohani kita tadi. Sebab bila kita makan yang macam chief handal wintan, orang makan jilat jari, dia makan tawar, gua cek dia demam. Demam panas, macam-macam penyakit ada wintan. Cek balik, buang penyakit tu, berubat balik, bersih dia, masya-Allah, dia akan dapat lazah lagi. Ya, ambil. Bila lazat dia dapat, dia tambah lagi satu lebih, al-ishku, asyik rindu. Tu yang ketiga. Yang keempat dia kata rafa'tul hijab, aku buka hijab. Dia Tuhan buka kalbi hijab, masya-Allah, dia tahu je lah antara dia dengan Tuhan buka. Ya, ketiga itu kelazatan dia dapat, hilang yang lain. Dia nampak dia je. Bila nampak dia, maka dia masuk senarai golongan Habib, orang yang dikasihi Allah Ta'ala. Dalil tu hadis sahih, la yazalul abdu yatakarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba fa iza ahbabtu kuntu sama allazi yasma'u bi. Sentiasalah hamba aku selepas dia mengerja yang wajib dan mengerjakan amalan sunat sehingga aku kasih. Kalau tanya, kita buat ibadat sampai mana? Sampai dapat kasih sayang Tuhan. Mana tanda kasih sayang? Ini dalam hadis sahih ni. Bila aku kasih dia, kuntu sam'a allazi yasma'u bi. Akulah pendengar dia, dia mendengar dengan aku, Tuhan kata. Ini kinayah makamil fana' dia panggil. Ya. Mana dia berasa, dia dengar tu dengan dia, berjalan dengan dia, bercakap, berasa dari dia. Quran sebut apa? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Tuhan yang menjadikan kamu dan perbuatan kamu. Perbuatan kita duduk bagi yang berjalan, kita bercakap, kita melihat, kita mendengar, hakikat minallah. Ada rasa tak? Etikat, okey dah, ada dah. Rasa. Ni nak rasa tadi. Zauki yang panggil. Keperasanan, ambil kalimah rasa. Ya, ni tuan-tuan beli burger. Tuan-tuan tanya, nak makan ni? Tak, saya tak makan, saya pegang ni. Maknanya macam ni. Ya, saya pegang ni, saya tak minat makan, saya pegang. Orang ni macam-macam, spesies mana ni ulang kau ni. Ya, pegang tak makan. Pegang ni orang panggil akidah. Akidah ni pegangan Tuan, basic. Sampai bila kita nak pegang? Kita dengan Tuhan ada rangkaian sekadar pegangan ke nak sampai pembukaan. Kalau pegangan kita pegang, kita yakin Tuhan melihat, tapi tak terbuka kalbi kita merasa dia melihat.
Itu yang dia lanyak. Dia tanya, Tuhan melihat. Habis tak ada rasa. Tak perasan. Ini sana. Kalau tak perasan, Tuhan jangan kita buat tak perasan dengan Allah. Kita kena latih benda ni sampai dia terang nampak. Bila nampak tu, maka dia sentiasa perasan, naik martabat yang disebut dalam hadis Nabi, afdalul iman anta'lamallaha haitsuma kuntah. Iman paling afdal, kamu rasa Tuhan terasa di mana saja yang kamu ada. Di darat, di laut, di pejabat, di rumah, ramai seorang diri sentiasa dia. Ini maknanya masuk muraqabah. Ya. Dan musyahadah akan datang. Maka kedudukan ini akan banyak dia punya apa? Kait mengait dengan kecantikan amalan. Ya, selama dia tak masuk musyahadah betul dengan Tuhan, amal dia tadi takkan berapa bersih lagi sebab dia bercabang-cabang hati itu. Ya, dia masih ada gangguan. Tapi kalau dia tepat dengan Tuhan, dia tak nampak yang lain bersih, cantik. Ketika itulah bahawa amal dia diterima dengan solid maknanya. Sebab kita nak minta dua tadi. Buka dua pintu selamat dunia akhirat. Yang pertama dia panggil babul amal. Tuhan buka qalbi kita. Dia buka orang kita dan dia berikan hidayah, dia buka, kita minat dan beramal salih, alhamdulillah. Tapi amal tu terima tidak, dia buka satu lagi pintu qabul, pintu penerimaan, dengan bahawa amal tu bersih, cantik. Ya, yang kita sentiasa menumpukan dan memberikan perhatian sehingga dia bersih. Mana gajian lap cermin. Jadi dia bersih lah, mudah dapat tangkapan, dan di situ banyak rahsia-rahsia akan dibuka oleh Allah Ta'ala. Ya, habis. Dan berkata Syekh Ibn Umbad, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina Maulana Muhammadin Allahumma ighfir lana alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika